Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Saya mengucapkan terima kasih kerana telah mengundang saya untuk bergabung dalam siri webinar perjuangan melawan kolonialisme. Saya akan cuba mengupas sedikit sebanyak kontribusi Zainal Abidin bin Ahmad atau yang lebih dikenali dengan nama Zabba. Berbeza dengan tokoh-tokoh yang didiskusikan sebelum ini yang terdiri daripada para syekh, para kiai, Zabba bukanlah sebenarnya demikian, tapi beliau adalah pejuang bangsa juga yang bukan daripada kalangan guru agama atau kiai, namun beliau merupakan seperti yang disebut tadi oleh Bapa Ustaz Muhammad Habib, pendidik, sastrawan, pemikir, penulis, penterjemah, pendidik, dan dalam tempoh 40 tahun zaman muda dan zaman dewasa beliau. Boleh saya share, saudara share, Boleh Prof, silakan. Okey, sebentar Okey, boleh Dah. Baik. Baik, di Malaysia ini Zabba memang sangat terkenal, sangat menonjol kehadirannya dan sangat diraikan dalam pelbagai bentuk penghargaan. Ini adalah salah satu daripada penghargaan beliau, teratak Zabba, iaitu muzium yang didedikasikan kepada kehidupan Zabba. Terletak di tempat kelahiran beliau, iaitu di Kampung Bukit Kerdas berhampiran Kuala Pilah, Negeri Sembilan, berbentuk bangunan kayu gaya seni tradisional Negeri Sembilan. Di dalamnya terdapat harta peribadi beliau seperti Al-Quran, pakaian, mesin ketik, radio, pemain gramofon, kipas, barangan perabot, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kerjaya keilmuannya. Perkarangan rumah termasuklah taman herba asas dan beberapa peralatan pertanian. Lokasinya dari Seremban, kalau bapa-bapa, ibu-ibu, saudara-saudari datang ke Malaysia dari Seremban di Negeri Sembilan ke Bukit Kerdas sekitar 50 kilometer, mengambil masa kira-kira 1 jam melalui bandar Kuala Pilah. Dan muzium ini dibuka setiap hari jam 9 pagi hingga 6 petang dan masuk adalah gratis. Kemudian yang kedua yang ingin saya kemukakan juga ialah perpustakaan peringatan Zabba. Ini salah satu yang paling awal diwujudkan di Universiti Melaya yang dulu dikenali sebagai bahagian koleksi negara. Ditubuhkan pada 1 Oktober 1976, 3 tahun selepas kematian Zabba. Perpustakaan peringatan Zabba atau disebut sebagai PPZ saja mengandungi bahan-bahan yang tidak diterbitkan dan yang diterbitkan, iaitu bahan-bahan Malaysiana, dan berfungsi sebagai perpustakaan pemeliharaan untuk barang-barang Malaysiana, salinan-salinan bahan yang ditulis oleh rakyat Malaysia dan diterbitkan di Malaysia atau tentang Malaysia. Dan tumpuan utama koleksi ini adalah bidang bahasa, kesusastraan dan budaya Melayu, iaitu bidang yang memang menjadi tumpuan Zabba. Kemudian seterusnya nama-nama Zabba juga diabadikan di pelbagai tempat, di banyak institusi. Perpustakaan peringatan Zabba dan College Residency pun atas nama dia. Ada kursi Zabba di UPSI, College Pendeta Zabba di UKM, College Zabba di UPSI juga.
dan di tempat-tempat lainnya. So di sekolah-sekolah juga ada nama Bitu Zabba untuk menunjukkan begitu popularnya beliau. Dan ini seperti yang saya katakan ya, beliau ni popular dan banyak sekali kajian yang dibuat tentang beliau. Ada beratus-ratus, malah mungkin beribu artikel, dan saya tunjukkan di sini buku-buku yang penting. Zabba dan Melayu. Adnan Nawang ini khusus penelitiannya adalah Zabba, dari kajian masternya ke S3-nya, semuanya tentang Zabba. Dan Profesor Asma Haji Omar ini pakar bahasa yang terkemuka di Malaysia, juga ada mengkaji Zabba dalam buku Ahli Fikir dan Ahli Bahasa. Dan seterusnya yang lain-lain, memang banyak sekali yang tidak dapat saya senaraikan di sini. Dan ini adalah antara buku-buku yang masih dibaca. Terjemahan yang pertama yang diterbitkan di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka ialah Anak Raja dan Anak Papa, dengan Anak Papa oleh Zabba, diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan juga buku Ilmu Mengarang Melayu, buku yang menjadi asas rujukan kepada mengarang di sekolah-sekolah. Sangat terkenal buku ini. Buku Pelita Bahasa Melayu menjadi asas pemahaman tentang bahasa Melayu. So ini buku-buku yang penting mesti. Okey, baiklah tentang ketokohan beliau. Beliau ini dikenali dengan atau disebut dengan pelbagai nama. Kalau melihat kajian-kajian yang dilakukan, inilah nama-nama yang disebut beliau. Disebut untuk menghargai beliau sebagai sastrawan, pemikir Melayu, cendekiawan, pendakwah juga disebut sebagai pendakwah, perintis tata bahasa Melayu, sarjana pemikir, dan pejuang yang berani melawan arus. Beliau memperoleh gelaran pendeta pada 1956 semasa mengetuai kongres yang penting bagi bangsa Melayu, iaitu Kongres Bahasa dan Pesuratan Melayu yang ketiga pada tahun 1956 itu, kerana perjuangan beliau meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa utama di tanah Melayu tatkala penjajahan British cuba menghalang pelaksanaannya. Ada yang menyebut Zabba sebagai bapa tata bahasa tradisional Melayu Malaysia. Tapi di Indonesia memang saya fikir banyak sekali pejuang-pejuang bahasa atau pakar-pakar bahasa pada zaman awal dahulu seperti bukan di Malaysia juga Madam Lubis dan sebagainya. Itu tokoh-tokoh yang barangkali boleh disejajarkan dengan ketokohan Zabba. Zabba dilahirkan di Negeri Sembilan, di Kampung Bukit Kerdas, Jempol pada 16 September 1895. Dan beliau meninggal pada 23 Oktober 1973. Dia bukanlah daripada keluarga yang berada, tetapi keluarga yang petani, ayahnya, dan ibunya berketurunan Bugis, ibunya berketurunan Minangkabau, dan bapanya berketurunan Bugis, Linggi, Kepulauan Riau. Ibu Zabba telah meninggal dunia ketika beliau berusia 12 tahun lagi, dan bapa Zabba ialah petani yang juga orang yang terkenal di kampung itu sebab dia mengusahakan jalan-jalan kecil. Ini suatu barangkali kerja-kerja kebajikan yang dilakukan untuk kampungnya di Bahau dan juga di Kuala Pilah. Ketika berusia 5 tahun, Zabba mula menulis pada daun-daun pokok pisang, dan kepintaran itu disedari oleh ayahnya.
lalu ayahnya pun membelikan beliau papan tulis, ya. Dan melalui papan tulis itulah, ya, beliau telah terdorong untuk menajamkan kemahiran tulisan, kemahiran membacanya pada peringkat awalnya, ya. Beliau begitu prolifik, seterusnya, malah semasa mudanya pun sudah mula menulis, ya, dalam bidang yang sangat diminatinya, sastra, bidang agama, pendidikan, ekonomi dan politik. Dan hampir 40 tahun beliau aktif dalam kegiatan pendidikan, penulisan dan penterjemahan. Dan banyaklah pengiktirafan yang beliau berikan selain pada pendeta, ya, di Kongres Bahasa tersebut. Beliau juga mendapat ijazah kehormat persuratan dari pelbagai universiti, ya, Universiti Melaya, Universiti Kebangsaan dan universiti yang lain juga, ya. Keadaan sosial semasa kehidup semasa beliau muda, ya. Dan pada tahun kelahirannya sebenarnya banyak peristiwa bersejarah yang berlaku, ya. Misalnya satu peristiwa penting ialah perjanjian yang ditandatangani pada 8 Ogos 1985, iaitu kurang daripada 1 bulan daripada kelahiran itu, ya, perjanjian di antara Yang Tuan Seri Menanti dengan 4 undang, iaitu Undang Sungai Ujong, Rembau, Jelebu dan Johor, untuk menubuhkan sebuah konfederasi yang dikenali sebagai Negeri Sembilan. Ya, sebab sebelum itu kawasan-kawasan tersebut dibagikan kepada undang, dan undang yang paling terkenal salah satulah Undang Sungai Ujong yang mempunyai residennya sendiri, ya, sebab Sungai Ujong ini sangat kaya dengan biji timah, ya. Pada waktu itu salah satu tempat biji timah yang utama di Tanah Melayu, ya. Dan itu menyebabkan berlakunya perebutan kuasa, ya, ke atas sungai. Ada satu sungai yang memang menjadi tempat pelayaran bagi menghantar biji-biji tersebut, ya. Dan tentulah pemerintah daerah berebut untuk mendapatkan sungai tinggi ini, ya, kerana penting menjadi laluan utama perjalanan air dan menjadi sumber pendapatan daripada hasil pemungutan cukai, ya, untuk mengangkut biji timah tersebut, ya. Dan perjanjian Konfederasi Negeri Sembilan 1895 itu, ya, telah membawa kepada penubuhan sebuah Majlis Persekutuan Negeri Sembilan, ya. Dan ahli-ahlinya terdiri daripada semua, yang menjadi ketua-ketua undang tersebut, Sungai Ujong, Rembau, Johor, Seri Menanti. Selain daripada itu ialah ketua-ketua dari kaum India dan juga kaum Cina, ya, iaitu Kapitan Li Sam, ya, yang menjadi tokoh pemimpin Cina yang penting, ya, kaum Cina. Pada tahun itu juga, selepas berlakunya percantuman itu, federasi itu, Martin Lister telah dilantik menjadi Resident British di Negeri Sembilan, ya. Jadi pada waktu itu negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu Bersekutu mempunyai residen masing-masing, dan Martin Lister merupakan yang pertama untuk Negeri Sembilan, ya. Keadaan pendidikan pada waktu itu juga menarik, ya. Selain pada pendidikan pondok, ya, pendidik sekolah-sekolah kolonial telah mula diperkenalkan di negeri-negeri Selat, ya. Di sekolah kolonial ini tentu untuk golongan elit, ya. Dan Negeri Sembilan juga, ya, ditubuhkan sekolah-sekolah Inggeris, ya. Dan bermula pada tahun 1985 cabang sekolah Melayu, ya, barulah ditubuhkan, itu pun di Penang, ya, dan kemudian diikuti oleh sekolah-sekolah lain di negeri-negeri lain, ya. Dan perkembangan di negeri Melayu Bersekutu sangat ketara sehingga pada 1981 77 buah sekolah dan meningkat kepada 100 lebih buah sekolah, ya, pada hujung tahun 1800 atau 1898, ya. Dan kemudian pengembang agama Kristian beberapa orang pegawai
British telah memperkenalkan sekolah vernacular Melayu sehingga yang di kampungnya tetapi barangkali jauhnya daripada itu. Sebab ini merupakan specialization ya mereka. Jadi bahasa yang digunakan semasa dalam perjuangan dalam wacana kolonial, dalam wacana kolonial dan pasca kolonial, bahasa mempunyai peran penting, memandangkan bahasa mempunyai kuasa untuk membentuk persepsi manusia terhadap dunia ini. Bahasa digunakan sebagai alat semasa penjajahan ini yang digunakan untuk mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman dalam banyak aspek penting kehidupan seperti politik, ekonomi dan persekitaran sosial. Memandangkan bahasa kolonial mampu mewujudkan dominasi dan mampu memperkukuh dominasi itu, penjajah telah mempromosikan penggunaan bahasa kolonial dengan mengorbankan atau meremehkan bahasa ibunda orang yang dijajah. Saya tidak bercakap tentang Inggeris di tanah Melayu saja, tetapi secara umumnya ya, penjajah-penjajah di seluruh dunia memang menggunakan bahasa ini. Ya. Dan istilah-istilah yang digunakan dalam wacana kolonial, colonial discourse adalah seperti linguistic imperialism, language imperialism, dan salah seorang tokoh penyelidik yang terkenal, Gerald Roach, menggunakan istilah language oppression. Language oppression sebagai bentuk dominasi yang sama dengan bentuk-bentuk opresi lain seperti opresi kaum, opresi bangsa, opresi warna kulit, opresi kumpulan etnik, dan begitulah opresi bahasa sebenarnya juga diwacanakan jadi salah satu daripada wacana untuk itu. Kebanyakan sejarah moden Asia seperti kebanyakan kita tahu dipengaruhi dan dibentuk melalui hubungan dengan beberapa bentuk penjajahan eksploitatif ini. Bahasa Inggeris misalnya di India, di Malaysia, di Hong Kong dan Singapura. Bahasa Perancis di Vietnam, bahasa Belanda di Indonesia, bahasa Spanyol dan Amerika di Filipina, Jepun, di Korea dan Taiwan. Dan tindak balas berbeza oleh negara-negara terjajah telah kita perhatikan. Salah satu contoh yang ekstrim ialah di Afrika Selatan dengan masyarakat berbilang bangsa di Afrika Selatan itu. Mereka mempunyai masalah linguistik yang unik kerana dasar apartheid. Maka terjadi konflik dan persaingan di antara penutur bahasa Inggeris dan juga bahasa Afrikan. Contoh ini sebagai salah satu contoh peneroka asal Eropah yang dahulunya datang pada sekitar 1650-an itu bercakap bahasa Belanda sebenarnya. Tetapi bahasa Belanda itu akhirnya berkembang menjadi bahasa Afrikan. Kemudian apabila British menjajah South Africa pada 1822, British mengisytiharkan bahasa Inggeris. Jadi berlakulah suatu pertembungan di situ. Bahasa sekolah, gereja dan pejabat kerajaan itu dipaksa untuk menggunakan bahasa Inggeris, dan isu itu akhirnya menjadi punca kepada rusuhan Soweto yang kita barangkali kenal yang sangat tragis pada tahun 1970-an. Baik, seterusnya kita pergi ke Zakba. Dari segi teras perjuangan Zakba. Apakah teras perjuangan Zakba? Pengkaji-pengkaji Zakba, misalnya Profesor Asma Haji Omar, telah melihat teras perjuangan atau membincangkan teras perjuangan Zakba ini yang dapat digambarkan melalui penulisan-penulisan beliau, dan teras itu berbentuk 3 serangkai, iaitu bangsa Melayu, agama Islam dan bahasa Melayu. Inilah teras perjuangan Zakba. Dan menurut Zakba, yang idea ini dibawa hingga ke sekarang, orang Melayu atau konsep Melayu mestilah memenuhi 3 syarat, iaitu keturunan daripada suku kaum Melayu. Yang kedua, mestilah menganut agama Islam.
Dan yang ketiga, mestilah menuturkan bahasa Melayu. Begitulah konsep Melayu yang diperkenalkan dan hingga dipakai hingga sekarang ini. Dan perjuangan dalam bahasa dan bangsa bagi Za'bah tidak sekali-kali dapat dipisahkan daripada agama. Beliau sedar tentang kemunduran bangsa Melayu terletak kepada beberapa faktor. Dan faktor-faktor yang beliau kemukakan ialah tentang pandangan dunia yang turun-temurun, yang berharap pada pergantungan orang, bergantung pada ahli keluarga, dan fahaman kolot tentang agama Islam. Inilah kritik Za'bah, dan berasaskan daripada kritik inilah perjuangan beliau dilakukan. Dan pemikiran beliau terbuka sebenarnya kepada tentulah penyertaan beliau dalam gerakan kaum muda, bacaan-bacaan beliau, dan juga melalui kurs pendidikan beliau, dan dari mula lagi memang beliau sudah mula meneliti penulisan-penulisan, dan melalui majalah Al-Imam, majalah Al-Ikhwan, golongan kaum muda yang beliau turut serta di dalamnya, yang tertarik di dalamnya, telah mengupas isu-isu kemiskinan orang Melayu, iaitu kemiskinan khususnya yang mereka kategorikan kemiskinan akal fikiran dan kemiskinan perlakuan. Mereka menganjurkan orang Melayu supaya menekuni ajaran Islam, meninggalkan amalan-amalan khurafat dan bid'ah, serta menghapuskan kepercayaan lapuk dan cara berfikir lama. Misalnya pemahaman secara literal bahawa dunia adalah syurga untuk orang kafir. Ini telah diwacanakan oleh Za'bah. Dan kaum muda juga menyeru orang Melayu agar bangkit daripada tidur, melihat bagaimana bangsa lain berusaha untuk maju dengan akal fikiran dan ilmu pengetahuan. Mereka juga menyeru supaya bekerjasama, bantu-membantu dan mewujudkan perpaduan. Za'bah membahagikan kemiskinan kepada beberapa perkara, 5 perkara di sini yang saya senaraikan di dalam slide ini. Dan 5 perkara kemiskinan yang disebutkan atau diperjuang atau diwacanakan oleh Za'bah ialah kemiskinan harta benda, kemiskinan pengetahuan, kemiskinan asuhan yang sempurna, kemiskinan perasaan, kemiskinan agama, serta amal ibadat. Ada 5 di situ. Kemiskinan agama dan amal ibadat yang terakhir. Za'bah juga menyatakan punca kemiskinan yang dihadapi oleh bangsa Melayu adalah kesuburan buminya, yang menyebabkan orang-orang Melayu senang untuk hidup, mencari sumber makanan, dan mereka pun take for granted dengan kehidupan mereka itu. Kemudian iktikat agama yang telah menyimpang, ini punca kemiskinan yang disebut oleh Za'bah. Adat kebiasaan dan keadaan hidup turun-menurun, yang sudah pastinya ada elemen-elemen negatif yang patut diubah. Dan Za'bah juga menyebut hawa negeri yang panas hingga menyebabkan lesu dan mengantuk, dan sebagainya. Itu masalah geografi yang mungkin tidak boleh dapat faktor luaran. Kemiskinan pengetahuan menurut Za'bah dapat diatasi dengan memberi, tentu sekali, pelajaran dan pendidikan kepada orang Melayu. Dan ini akan dapat menyelamatkan mereka daripada jenis-jenis kemiskinan lain yang disebutkan. Jadi pendidikan itulah yang diperjuangkan oleh Za'bah. Dan kemudian Za'bah juga menyenaraikan nilai-nilai murni, nilai-nilai murni yang disebutkan di sini oleh Za'bah. Saya tulis dalam bahasa Inggeris sebab beliau menulis ini dalam bahasa Inggeris juga, untuk nilai-nilai murni. Perseverance, iaitu tekun dan tidak mudah jemu dalam mengerjakan sesuatu.
Yang kedua, beliau menyebut sense of responsibility, iaitu melaksanakan tanggungjawab sepenuh hati tanpa meletakkan pada orang lain. Yang ketiga ialah sense of duty. Beliau menghuraikan tentang penyempurnaan kewajipan dan tidak mensesiakan harapan orang lain. Beliau juga menyebut punctuality sebagai salah satu nilai yang murni yang perlu disemai kepada orang-orang Melayu. Punctuality iaitu memastikan bahawa mereka tidak sentiasa tepat kepada waktunya. Kemudian beliau menyebut industri, iaitu berusaha bersungguh-sungguh, bekerja keras, membanting tulang dan membanting kepala, disebutnya begitu. Self-sacrifice, beliau menyebut self-sacrifice, rela berkorban bagi faedah orang lain. Public spirit, mengambil berat hal kebajikan masyarakat. Demikianlah nilai-nilai yang ingin sebenarnya beliau inculcate kepada orang Melayu. Dalam kritikannya terhadap orang Melayu itu juga, Zakbar membahagikan kaum Melayu kepada 3 kategori yang disebut sebagai the indifferent Malay masses, iaitu ini vast majority pada beliau ialah Malay yang indifferent, yang tidak prihatin, yang take for granted, yang barangkali tidak mahu berusaha untuk meningkatkan pemahaman dan pendidikan dan sebagainya. Yang kedua, Malay the anti-immediate ataupun dia sebutkan pro-delaying group. Ini orang yang sentiasa melambat-lambatkan waktu, yang sentiasa tidak dari segi punctuality yang disebutkan tadi. Dan yang ketiga, non-political group atau non-immediate. Ini 3 kategori yang beliau wacanakan, yang beliau wacanakan dalam tulisannya. PowerPoint-nya tak gerak, Pak? Ya? PowerPoint-nya tak bergerak. Okey. Okey. Baik. Dalam kritik, dalam zamannya, Zakbar melihat bangsa Melayu ini sangat dhaif. Banyak sekali penulisan tentang kemiskinan Melayu. Ia sangat dhaif dalam segala hal. Dan kedaifan ini menurut beliau berpunca daripada yang disebutkan tadilah, kelemahan pendidikan, kelemahan asuhan, kelemahan pengetahuan. Baginya orang mempunyai sifat-sifat buruk, iaitu malas. Orang Melayu baginya mempunyai sifat-sifat buruk, malas, mundur, tidak ambil peduli, tidak mementingkan masa, tidak mementingkan ilmu pengetahuan, membuat tafsiran yang salah tentang agama, suka bergantung pada nasib, mengharap pertolongan orang lain. Itu kritikan-kritikan pedas beliau. Dan kritikan sedemikian sudah pasti sangat kritikal, sangat pedas. Tetapi beliau memberi alasan semua itu. Bahawa beliau sendiri orang Melayu, beliau berhak untuk mengkritik bangsanya. Dan dia mahu melihat orang Melayu supaya meninggalkan sifat-sifat buruk tersebut, supaya mereka maju dan ke hadapan apabila melihat pendedahannya terhadap British dan budaya yang dibawa oleh pegawai-pegawai kolonial misalnya, yang beliau sangat teruja. Baik, kita terusnya ke sumbangan dia, kontribusi beliau dari segi kebahasaan. Ini teras perjuangan saya sudah bincangkan. Kepentingan dan status bahasa Melayu. Kepentingan dan aspek kebahasaan dia. Bagaimana Zakbar melihat tentang status bahasa Melayu dan juga kepentingan bahasa Melayu, sehingga menyebabkan dia mahu memastikan bahawa bahasa Melayu ini diangkat di tempat yang sewajarnya. Dan bahasa sangat penting bagi beliau kerana membawa budaya, merangkumi kepercayaan, nilai, pemikiran dan sastra lisan bagi sesuatu bangsa. Melalui kolonialisme, berlaku language oppression seperti yang saya sebutkan itu tadi, iaitu satu bentuk dominasi yang sejajar dengan bentuk dominasi race, nation, color dan ethnicity. Dan ilmuwan bahasa mendefinisikan language oppression itu sebagai enforcement of language loss by physical, mental, social and spiritual coercion.
Demikianlah yang Zabba lihat. Dan sebab itulah dalam kerangka perjuangan Zabba, bahasa mendapat perhatian paling awal sebagai masalah yang dihadapi oleh bangsa Melayu. Menurutnya, bahasa Melayu adalah lidah bangsa kepada orang Melayu, dan dalam bahasa tersimpan roh dan semangat kebangsaan serta kebudayaan kita. Pada pandangan Zabba yang telah terdedah dengan pelbagai pengalamannya, bahasa Melayu berada pada kedudukan yang rendah, sangat mundur, dihina oleh bangsa lain, khususnya oleh pegawai kolonial itu, dan oleh itu bahasa Melayu perlu dimajukan dan diangkat ke tempat yang selayaknya. Walaupun miskin, ini saya petik frasa Zabba, walaupun bagaimana miskin pun, bahasa Melayu adalah bahasa pusaka kita. Zabba sendiri berazam membina dan memajukan bahasa Melayu, dan beliau beranggapan bahawa pihak kolonial perlu sebagai penguasa mempunyai tanggungjawab untuk memajukan bahasa Melayu melalui sistem pendidikan. Seruan apabila begitulah asas pemikirannya, beliau pun sentiasa menyeru melaksanakan program-program tertentu untuk dalam usaha perjuangan itu. Dan Zabba menyeru supaya cerdik pandai Melayu telah mengatasi masalah kemunduran bahasa Melayu dengan membincangkan isu-isu bahasa Melayu, menerbitkan buku-buku bahasa. Sebab bagi beliau tidak nampak adanya buku-buku yang diterbitkan yang dihasilkan oleh kolonial, gaul-gaul kolonial memang ada banyak pada ketika itu, tetapi yang dihasilkan oleh orang Melayu sendiri memang tidak ada. Kalau ada pun pada tahap yang sangat asas. Dan bagi beliau, kelemahan bahasa Melayu adalah kerana tiadanya kitab bahasa yang disebut sebagai kitab bahasa, buku-buku bahasa yang dihasilkan oleh orang Melayu sendiri. Walaupun buku itu diterbitkan oleh pegawai tinggi British seperti O.T. Dusek, R.O. Winstead dan sebagainya. Zabba seawal 1917 menuntut supaya diwujudkan pendidikan universiti agar anak-anak Melayu berpeluang untuk terlibat dalam pembangunan bahasa Melayu. Itu ada dalam tulisan-tulisan beliau. Beliau telah menyebut hal ini walaupun beliau sendiri masih muda ketika itu. Zabba mendapat peluang bekerja di Biro Terjemahan selama 15 tahun selepas beliau habis pengajian tingginya. Beliau pun diambil sebagai penterjemah di Biro Terjemahan selama 15 tahun, iaitu pada 1924 hingga 1939. Dia mula bekerja 1924. 1917 masih lagi pelajar, tetapi beliau sudah mula menulis dan juga menyeru sesuatu dilakukan. Dan Biro Terjemahan ini sebenarnya ditubuhkan oleh R.O. Winstead, pegawai British pada waktu itu, untuk menyokong atau membantu menerbitkan buku-buku yang untuk digunakan bagi sistem pendidikan Melayu dan juga sistem pendidikan Inggeris yang diadakan pada ketika itu. Dan Zabba mahu supaya usaha membina bahasa Melayu bukan sekadar menterjemahkan karya-karya bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Itu yang dilakukan oleh Biro Terjemahan. Jadi beliau pun mengkritik biro itu. Dia tidak mahu itu saja, tetapi haruslah menghasilkan buku pengetahuan tinggi, kamus-kamus yang lengkap, buku-buku bahasa Melayu asli. Ini karya-karya asli, karya-karya oleh orang-orang tempatan yang patut dihasilkan juga. Dan Zabba memikirkan peranan yang lebih aktif sebagaimana Balai Pustaka di Indonesia, sebab Balai Pustaka sebelum itu pun sudah lama menerbitkan buku-bukunya yang telah pun didirikan pada 1908, dan Biro Terjemahan hanya pada 1924. Jadi itulah modelnya, Balai Pustaka pada waktu itu, yang pada tahun 1920 telah mula menerbitkan karya-karya orang Indonesia sendiri, sehingga membawa kepada kemajuan dan perkembangan kesusastraan Indonesia moden yang menggunakan bahasa Melayu.
Ya, namun saranan Zaba itu tidak diambil perhatian, lalu dia menyampaikan memorandum kepada kerajaan British tentang perkara tersebut, ya, 2 kali pada tahun 1938 dan 1939, ya, memorandum tersebut. Zaba sendiri melalui pendidikannya, beliau fasih berbahasa Inggris dan juga berbahasa Arab selain bahasa Melayu. Beliau berusaha sendiri, belajar sendiri bahasa Melayu dari segi selok-belok, ejaan, tata bahasa, ya, menggunakan buku-buku panduan yang ditulis oleh gaugau kolonial itu, ya, dan beliau akhirnya menerbitkan banyak penulisan tentang bahasa itu. Dari tahun 1927 hingga 1947, beliau menghasilkan, bolehlah dianggap sebagai magnum opusnya, iaitu buku mengarang Melayu, ya, dan buku-buku lain, Pelita Bahasa Melayu, Penggal 1, Daftar Ejaan Melayu, Pelita Bahasa Melayu, Penggal 2 dan 3. Ya. Dan buku-buku beliau ini telah mendapat ulasan yang sangat positif pada waktu itu. Ya. Semua majalah-majalah surat khabar sangat excited, ya, dengan memberikan komen-komen dan review yang sangat bagus. Ya, misalnya daripada Said Alwi Al-Hadi yang merupakan editor surat khabar Saudara, menulis review yang sangat positif tentang buku bahasa itu. Abdul Rahim Kajai juga pengarang yang terkenal, Warta Melaya, ya, dan buku-buku tersebut menjadi rujukan penting, ya, sehingga kini, ya, dalam perkembangan bahasa Melayu sehingga kini. Aspek seterusnya ialah yang menjadi keprihatinannya ialah tulisan Jawi. Ya. Nah, tulisan Jawi ini, ya, pada pendirian Zaba, ya, bahawa tulisan Jawi merupakan teras utama budaya Melayu dan peradaban Melayu Islam. Ya. Itulah pandangan beliau, dan orang Melayu belajar menggunakan tulisan Jawi sejak lama, sejak bertahun-tahun sebelum itu, dan beliau juga memuji sebenarnya pemerintah British yang ada keprihatinan tentang tulisan Jawi itu. Misalnya menggunakan tulisan Jawi dalam Undang-Undang Negeri Melayu, ya, diadakan pelajaran menulis, membaca Jawi serentak dengan pelajaran Rumi, ya, dan malahan pegawai British sebenarnya diwajibkan belajar bahasa Melayu sekali dengan tulisan Jawi. Ya, sebab itulah kita lihat O.T. Dusek dan juga Winstead, Shelby dan sebagainya memang sangat mahir dalam tulisan Jawi. Mereka boleh membaca, menulis, ya, mengarang dalam menggunakan tulisan Jawi, sebab itu merupakan convention pada waktu tersebut. Ya. Walaupun dia positif dengan perkembangan tulisan Rumi, tetapi Zaba juga kecewa apabila melihat lama-kelamaan tulisan Jawi menjadi tersisih. Ya. Jadi melihat polisi-polisi kerajaan kolonial memang ternyata bahawa mereka mahu menyisihkan tulisan Jawi, sedangkan tulisan Jawi itu sangat penting, ya. Melalui tulisan Jawi itu orang Melayu membaca Al-Quran, ya, dan mendalami pengetahuan tentang Islam. Ya. Jadi Jawi, bahasa Melayu yang ditulis dalam tulisan Jawi memang tidak boleh dipisahkan dengan orang Melayu, ya, sebab orang Melayu, ya, mengkaji beragama Islam dan sentiasa mengkaji Al-Quran dan juga kaji ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Pada awalnya, buku yang diterbitkan oleh Biro Terjemahan, seperti buku Nahu, karangan, buku cerita, ditulis dalam Jawi. Itu pada awalnya. Ya. Dan buku-buku pelajaran yang lain, buku sains, geografi, matematik, ditulis dalam Rumi. Ya. Permintaan buku Jawi lebih banyak pada waktu itu, ya. Tetapi sedikit demi sedikit, sebab sistem pendidikan kolonial ini menggunakan tulisan Rumi, maka tulisan Jawi, ya, semakin lama semakin diketepikan. Zaba pada tahun 1928 dalam prakata Kitab Rahsia Ejaan Jawi, dan dia menerbitkan ini pada tahun 1928, ya, diterbitkan oleh Jabatan Pendidikan Kolonial sendiri, ya, Jabatan Pendidikan Inggeris, gitu, yang menyatakan kekecewaannya, sangat kecewa tentang meningkatnya tulisan Rumi dengan mengorbankan tulisan Jawi. Beliau sebenarnya tidak menentang tulisan Rumi, tetapi beliau pada masa yang sama mahu melihat supaya tulisan Jawi tidak tersisih dan tidak terkorban. Ya. Dalam prakata itu, pengantar itu, beliau menulis, ya, saya bacakan pengantarnya di sini.
Bahawa dengan hati yang tawar dan sebal dikemukakan kitab ini, iaitu kitab Rasih Ejaan Jawi yang dia tulis itu. Tawar dan sebal oleh melihatkan kecenderungan tulisan Rumi semakin bertambah-tambah maju dan berkembang, nampaknya di antara anak-anak Melayu. Di sebelah Pulau Melayu jajahan Belanda, huruf Rumi dipakai oleh orang Melayu hingga tafsir Quran dan kitab agama pun semuanya dengan tulisan Rumi belaka. Di semenanjung tanah Melayu, huruf Rumi sentiasa juga beransur maju dan tulisan Jawi yang dibicarakan dalam kitab ini jelas akan hilang langsung akhirnya. Itu telahan beliau. Walaupun beliau menulis buku itu, tapi beliau tetap menelah bahawa tulisan Jawi akan lenyap. Dan kelenyapan ini sangat ditakuti sebenarnya. Sebab ini akan memberi kesan kepada penerbitan buku-buku agama dan pelajaran agama. Dan Zaba membuat spekulasi bahawa dalam masa 20 hingga 30 tahun, pada waktu buku itu diterbitkan 1928, jadi 1948 barangkali akan lenyap tulisan Jawi itu. Tulisan Jawi itu akan lenyap. Sebenarnya tidak sampai 20 tahun pun. Selepas daripada itu, pegawai-pegawai kolonial mula mengkritik dan menghina penggunaan tulisan Jawi dan menyeru supaya tulisan Jawi dihapuskan. Pegawai-pegawai pendidikan seperti Richmond Wheeler misalnya percaya bahawa penggunaan Jawi dan Rumi sekaligus dalam kurikulum sekolah Melayu adalah sangat-sangat merugikan. Menurutnya, dalam artikel dalam report beliau tahun 1944, saya bacakan laporan itu, the all Malay curriculum will, I think, serve the future except for two items. Ever since the British introduced literacy in their own tongue, Malay children have suffered a grievous disadvantage. All their lessons have been duplicated in Jawi, dalam kurungan disebut Arabic, and Romanized characters, as though they had to learn shorthand as well as longhand. Of course, there were reasons for this extraordinary state of affairs, but they should not prevail in future, and one script ought to go. Itulah report yang dituliskannya. Dan ini semua sebenarnya report yang sangat kuat untuk mahu supaya tulisan Jawi itu dihapuskan. Hanya tulisan Rumi saja. Saya bacakan lagi seorang pegawai kolonial dan penulis buku juga menyatakan dalam laporannya, the teaching of a second script, beliau merujuk kepada tulisan Jawi itu, tend to retard the education of Malay youth. Akan merencatkan pembelajaran orang belia-belia Melayu, anak-anak Melayu. Jadi tidak ada sumbangan langsung lah baginya. Ini satu penghinaan yang sangat besar lah kepada orang Melayu. Jawi disebutnya is inherently difficult to read. Bagi dia sangat susah itu, inherently difficult to read and made doubly so by the omission of half the vowel sounds in which Malay is particularly rich. Romanized Malay, on the other hand, gives an accurate rendering of Malay sounds as opposed to the varying Arabic terms. This makes Romanized a far preferable medium for reading and writing. So laporan-laporan sedemikianlah yang nampaknya memang sangat keras, mahu supaya tulisan Jawi itu dihapuskan. Dan di sinilah kontribusi Zaba. Dalam salah satu kontribusi penting Zaba ialah sistem ejaan Jawi. Dia telah membina suatu sistem yang boleh dijadikan panduan. Ini sebenarnya untuk standardization di sekolah-sekolah dan sebagainya, sebab pada waktu itu tentulah tidak ada, walaupun kitab Jawi berleluasa di Kepulauan Melayu, dibaca di mana-mana dan diterbitkan di mana-mana, tetapi tidak ada standardization di situ. Jadi perlu bagi ini, sebab Zaba melihat bahasa Inggeris yang begitu standardized dan ada panduan-panduan yang sangat teliti, tapi bahasa kita, bahasa Melayu tidak ada panduan seperti itu. Dan ini sangat
menimbulkan kesukaran dan merencatkan perkembangannya, dan tidak boleh majulah bahasa ini ya. Dan sistem ejaan Jawi Zabah, disebut sistem ejaan Jawi Zabah, berasaskan 3 prinsip ya. Prinsip ekonomi ejaan yang menggunakan seberapa sedikit bilangan huruf, kepastian jika ejaan itu menimbulkan kesamaran sebutan maka diubah suai ejaannya supaya mengurangkan kesamaran, dan yang ketiga ialah berdasarkan convention, menggunakan kedua-dua ejaan yang berbeza bagi satu perkataan jika kedua-duanya dipakai ramai, dan tiap-tiap satunya tidak pula menimbulkan kesamaran sebutannya. Beliau bukan setakat memberi petua tetapi menggariskan peraturan sistem ejaan Jawi, dan peraturan itu dihuraikan dari segi bunyi, huruf, gandingan bunyi dengan huruf, serta huruf dengan huruf, dan kemudian juga nilai bunyi dengan huruf. Dan yang seterusnya ialah tentang sebab boleh atau tidak boleh berlaku sesuatu gandingan yang lain. Jadi peraturan-peraturan tertentu yang jelas yang dibuat di situ. Sebab ini ialah satu-satu yang asas tapi diperbaiki kemudiannya. Dan beliau juga sebenarnya terlibatlah ya, membina ataupun mengukuhkan sistem ejaan Rumi dan bahasa Melayu ya. Dan sistem ejaan Rumi Zabah ini, tapi beliau tidak claim ya ini sistem beliau ya. Beliau menulis sendiri bahawa sistem ini sebenarnya ialah sistem yang merupakan perubahan kepada kaedah yang dihasilkan dalam sistem ejaan Wilkinson. Jadi rujukan beliau sepenuhnya adalah Wilkinson, ya, sistem ejaan Wilkinson yang telah pun diasaskan sebelumnya. Ya, dan sistem ini dikenali sebagai ejaan sekolah dan digunakan di sekolah-sekolah di Tanah Melayu. Jadi sistem ini dihasilkan di SITC, diperkemas, disusun semula dalam buku-buku terbitan SITC, Pejabat Karang Marang, iaitu Biro Terjemahan sebelumnya yang di-upgrade kepada Pejabat Karang Marang. Dan buku-buku beliau, Pelita Bahasa Melayu ya, menggunakan sistem tersebut, menggunakan panduan-panduan tersebut. Dan juga digunakanlah ini di sekolah-sekolah dan institusi latihan guru serta untuk urusan-urusan rasmi kerajaan juga sehingga wujud sistem ejaan baru bahasa Malaysia. Dari segi tata bahasa, beliau telah meletakkan asas golongan kata dalam golongan ayat bahasa Melayu. Beliau telah menggolongkan kata kepada 5 golongan utama yang kita gunakan hingga sekarang hari ini, iaitu kata nama, perbuatan, kata kerja yang kita sebut sekarang ini, sifat, kata sendi dan kata seruan. Zabah membahagikan kata sifat kepada sifat nama dan sifat kata yang kita sekarang sebut sebagai kata adjektif dan kata adverba. Dan Zabah juga menggolongkan ayat-ayat bahasa Melayu kepada ayat selapis, ayat berlapis. Itu yang kita belajari, yang saya ingat lagi semasa zaman persekolahan saya dahulu, ya, menggunakan ayat selapis, ayat berlapis, ayat bercampur, ayat berkait, ya, dan juga jenis-jenis ayat yang digunakan pada ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, ayat seruan. Dan Zabah juga memperkatakan ragam ayat dengan istilah-istilah ayat bangun membuat. Ya. Saya teringat lagi semasa persekolahan, inilah dia yang digunakan, tapi sekarang orang sudah menggunakan ayat pasif, ayat aktif, ya. Bukan lagi ayat bangun membuat dan ayat bangun kena buat. Ya, itu istilah yang digunakan oleh Zabah. Haji Awang Sarian, seorang lagi tokoh bahasa yang harus saya rujuk di sini juga, mengatakan bahawa kajian itu menunjukkan bahawa rumus-rumus ayat pasif bahasa Melayu rasmi yang ditemukan oleh sarjana linguistik moden tidak ada perbezaan sama sekali dengan yang ditemukan oleh Zabah. Jadi kita sekarang menggunakan ayat-ayat pasif, ya, ayat-ayat aktif, ya, yang diasaskan dengan istilah yang lain oleh Zabah. Ya. Sebenarnya dari segi retorik, ya, penyelidik juga mengakui ya, bahawa Zabah merupakan tokoh dan pelopor retorik Melayu. Ya. Awang Sarian, Hashim Awang, misalnya peneliti-peneliti yang terkemuka di Malaysia, yang menyatakan bahawa buku Ilmu Mengarang Melayu karangan Zabah yang saya tunjukkan tadi dalam slide-nya, buku Ilmu Mengarang Melayu yang terbit pada tahun 1934
ya mendahului tokoh-tokoh buku retorik Inggris menurut pengkaji ini, seperti Clyde Brooks dan Robert Penn Warren yang menulis Modern Rhetoric yang terbit 6 tahun sesudah buku Zaba ini. Ya. Jadi pendapat ini sebenarnya melalui kajian mereka lah. Ya. Seterusnya ialah daftar ejaan Melayu, ejaan Jawi Rumi yang siap pada tahun 1938 oleh Zaba itu sebenarnya merupakan satu buku yang ditulis dalam proses yang panjang, dalam tempoh 20 tahun sebenarnya. Ya. Namun kira-kira 10 tahun sesudah itu, ya, atau di proses 20 tahun, kemudian 10 tahun selepas itu baru